Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya meneruskan lagi dengan menjemput Encik Wijaya Kumar, anak lelaki Mahalingam, selaku jurulatih utama GCFE Champion untuk membentangkan tentang Google Meet dan fitur-fitur baharu yang terdapat di dalamnya. Untuk itu, majlis menjemput Encik VJ. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Ahmad Nasir, Timbalan PPD Ulu Selangor, Tuan Cik Muhammad, Admin D5 PPD Ulu Selangor, barisan JU, guru-guru admin sekalian ya. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan Google Meet. Okey, untuk Google Meet ini, sebelum tu saya buat paparan dulu ya. Sebelum tu saya nak bagi tahu cikgu-cikgu sekalian, saya takkan guna slide pada hari ini. Saya akan buat hands-on dan kita kalau ada apa-apa persoalan, rakan-rakan D5 boleh catatkan dan di akhir sesi saya nanti kita buat perbincangan Q&A ataupun kalau ada maklumat tambahan yang disampaikan oleh rakan-rakan D5 yang lebih arif daripada saya, bolehlah kita berkongsi maklumat di akhir sesi saya nanti. Okey, untuk Google Meet ini, kita ada 3 cara bagaimana kita nak create Google Meet ini. Yang pertama melalui browser Meet, dan yang kedua Gmail, dan yang ketiga Google Calendar. Jadi hari ini kita akan lihat step by step supaya rakan-rakan semua dapat info yang lebih mantap. Okey, Cikgu Jamila boleh nampak paparan saya tak? Okey, clear VJ. Okey, thank you. Okey, untuk yang pertama, kita akan lihat dulu bagaimana kita nak gunakan Google Meet melalui komputer kan. Okey, jadi saya bagaimana kita nak create instant meeting dulu. Okey, jadi kita perlu okey, untuk melalui email ni boleh nampak tak paparan sebab saya rasa internet slow sikit. Sorry ya. Sebab saya berada di sekolah ni. Okey, untuk kita mula Gmeet ni melalui email, kita perlu pergi ke paparan 9 titik ini, Google Apps, dan kita boleh klik di sini, kita ada Meet, dan terus klik Meet di sini. Jadi paparan Meet tu akan keluar. Okey, bila dah ada paparan ini, kita boleh create new meeting menggunakan 3 cara untuk create meeting for later yang kita akan gunakan kemudian lah, bukan sekarang untuk meeting yang kita nak buat pada masa yang sama kita create ni, start an instant meeting, ataupun kita juga boleh set dalam Google Calendar untuk meeting yang seterusnya. Okey, untuk instant meeting ini, just klik instant meeting dan kita akan dapat kita akan join dulu. Bila kita dah join, sekejap ya, it's loading ya. Okey, kita akan ada paparan yang ini. Paparan ini menunjukkan ini ada details meeting ini. Jadi kita boleh kongsikan detail meeting ini kepada rakan-rakan kita ataupun kita terus juga boleh klik add others. Kalau kita ada alamat email mereka, kita terus boleh invite. Maksudnya kat sini saya ada beberapa orang yang sudah ada dalam contact list saya yang saya boleh invite terus. Okey, ataupun kita boleh bagi linkin, copy ini dan kita hantar dalam WhatsApp ataupun Telegram ataupun apa-apa cara lain yang kita boleh gunakan. Okey, lepas tu untuk schedule meeting, okey, ini saya tutup dulu sebab ini saya dah tunjuk ni. Okey, end call. Untuk schedule a meeting ni, kita pergi new meeting and then kita pergi schedule in Google Calendar. Ini yang cara kedua ya.
bila kita dah ada dalam Google Calendar ni, kita add maklumat semua tu kita buatlah. Contohnya, okey, bengkel saya guna nama sekolah saya lah. Okay. Beruntung. Okay. Lepas tu kita perlu add details ni. Okay, 10 hari ni pukul 10 Okay. And then kita juga ada di sini join a meeting guna Google Calendar ni, dan kita boleh copy details ini kat sini, copy conference info di sini. Untuk buat setting video call, kita ada di sini. Okay, kita boleh buat host control. Untuk ni kalau kita dah tutup quick access ini, jadi host kita sebagai host tu kena join dulu, baru kita boleh admit orang lain. Kalau kita tak off ini, semua orang boleh masuk. Okay. Ini untuk host control lah. Host control ni kita boleh set dalam Google Calendar ini, ataupun kita lepas create link untuk Gmeet tu kita masuk dulu, lepas tu kita guna, boleh juga buat setting di Google dalam web meeting terus. Okay. And then untuk kita add live streaming, kita pergi klik more options. Kita ada more options. Lepas tu kita ada sini add live streaming. Okay, boleh add terus, add live streaming. Untuk kita buat setting dulu. Lepas tu kita copy link live streaming ini. Just copy, klik copy ini, and then bagi kepada set, hantar dalam Telegram ke ataupun WhatsApp ke, ataupun create dulu dalam apa-apa jua cara yang mudah untuk cikgu sekalian. Okay, lepas itu kita juga boleh add Google Meet ini dalam video conferencing tu. Okay. Sekejap lah. Saya dah add live streaming ni dah. Okay. Lepas tu kita just join. Okay, lepas tu bila nak add live streaming ni, kita akan ada sini start streaming ni. Bila kita dah meeting tu dah start, bila kita klik di sini baru live streaming tu akan bermula lah. Okay, untuk makluman rakan-rakan Delima, live streaming ini dia ada lewat beberapa second ya. Dia depends kepada spesifikasi komputer yang kita guna. Ada yang 2 second, ada yang 3 second, ada yang sampai 16 second. Okay, itu depends kepada spesifikasi komputer kita. Okay, lepas tu saya akan guna akan terangkan cara untuk join meeting ya. Tadi saya terangkan untuk create a meeting dan juga untuk add live streaming. Sekarang kita akan lihat cara untuk kita join meeting. Ini saya stop dulu. Okay, contohnya kalau kita sudah ada tadi di meeting details kan, yang ini kan. Okay, sekejap ya, saya copy dulu. Okay, yang kat sini ada meeting details sini, saya boleh guna ni, and then saya save dulu . Okay, new meeting. Nickname. Kalau kita dah ada nickname, kita boleh juga enter code. Code itu iaitu tadi EIWNUAIWXR. Okay, just click join. Ini caranya nak join guna code . Okay, just click join. Okay, ini cara pertama yang kita join guna
kod ataupun nickname. Lepas tu kita juga boleh terus guna link yang diberi oleh rakan kita. Klik terus pun terus sudah masuk, ataupun kita juga boleh masuk melalui Google Calendar. Contohnya, okay, saya stop dulu yang ini ya. Okay. Bila kita dah ada invite, ada rakan kita ataupun siapalah dah invite kita, nanti kita akan dapat link ini. Jadi kita terus boleh klik di sini dan join. Ataupun ada juga yang akan terima email, kita boleh klik dari email dan terus join. Okay, saya rasa ini semua rakan-rakan cikgu semua sudah tahu kan. Okay, lepas ni kita akan lihat dalam meeting kita ada beberapa paparan yang kita perlu tahu. Sebenarnya ramai cikgu sudah tahu dan ada juga admin D5 yang baharu ataupun guru baharu di sini mungkin tak tahu. Kalau yang dah tahu tu mungkin kamu boleh mantapkan lagi, yang belum tahu boleh dapat pengajaran pada hari ini. Untuk dalam meeting saya akan terangkan one by one layout yang ada di sini. Yang pertama, in a meeting layout kita ada beberapa option yang kita perlu tahu. Okay, yang pertama untuk mute or unmute di sini yang ini turn on, turn off microphone ataupun turn on microphone ni. Sekarang turn on kan, saya dah on, saya juga boleh off di sini dan kita juga boleh turn on dan turn off kamera di sini. Lepas tu kita ada CC ini turn on or off captions. Yang ini untuk kita, okay, saya tekan dulu, nanti kamu akan tahulah. Okay, bila kita bercakap dan dia akan keluar di sini. Di sini apa yang saya cakap ni dia keluar lain sebab kita berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Kalau kita berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, kat sini dia lebih jelas lah. Apa yang ini lebih kepada untuk masalah pendengaran ke apa ke, ataupun orang lain. Okay. Lepas tu kita ada raise hand. Raise hand ni untuk kita nak tanya soalan ke ataupun masa kalau mungkinlah kalau kat sekolah dengan budak kalau kita tanya okay, semua sudah faham? Kalau faham raise hand ataupun murid boleh angkat tangan untuk tanya soalan dan sebagainya lah. Lepas tu kita ada screen sharing. Screen sharing ini kita ada 3 cara. Yang pertama entire screen, macam sekarang saya buat entire screen. Kita ada juga window. Window maksudnya kita ada buka window Google yang asing kan. Kita boleh gunakan itu ataupun kita boleh gunakan tab. Tab ni untuk lebih kepada music, video, animation semua tu. Ataupun Google Slides yang kita nak share, kita boleh gunakan tab sebab nanti akan dapat paparan penuh. Okay. Lepas tu kita ada more options. More options ini okay, kat sini ada whiteboard, start streaming, record meeting, okay. Lepas tu ada change layout, full screen, apply visuals, captions, use a phone or for audio, report a problem, report abuse, troubleshooting dan settings. Okay, nanti kita akan lihat one by one ya. Okay, lepas tu kita juga ada leave meeting yang ini. Kalau kita tekan ini, leave call lah, kita akan keluar dari meeting itu. Contohnya, nanti dia akan keluar 2 ni. Yang ini untuk kita sebagai host akan keluar 2 option ini. Maksudnya kita tinggalkan yang lain, just leave the call. Maksudnya kita sahaja yang keluar. Kalau kita tekan end the call, semua yang ada dalam meeting itu akan keluar. Ada meeting details. Meeting details ini nanti kita boleh copy dan hantar kepada rakan-rakan kita ataupun copy streaming info. Tadi kan saya dah tekan add live streaming tadi. Jadi streaming punya URL pun ada di sini dan kita boleh copy dan bagi kepada rakan-rakan kita ataupun bagi kepada murid. Lepas tu kita ada chat, maksudnya chat with everyone. Di sini ikon ini kan. Kat sini akan keluarlah semua yang ada dalam live streaming pula dalam Google Meet kita.
Okay, lepas tu kita ada activity chat with everyone. Okay, kita boleh chat di ruangan ini. Murid juga boleh beri respon di sini bila kita dah ada soalan. Lepas tu kita ada activities. Activities ni ada banyak. Breakout rooms, live streaming, polls, Q&A, recording ataupun whiteboarding. Whiteboarding ni Jamboard pun boleh guna di sini. Lepas tu kita ada host control. Tadi saya dah tunjuk dalam Google Calendar kita boleh quick access tu kita off kan. Kat sini pun kita boleh buat pilihan untuk host control ini. Sama ada kita nak stop murid ataupun rakan-rakan kita tak payah start share screen mereka, kita boleh off screen sharing. Lepas tu microphones semua kita boleh off. Lepas tu video pun kita boleh off kalau kita nak. Okay, lepas tu kita ada lagi, okay, saya pergi seterusnya ya. Okay, during the meeting function, masa meeting tu tengah berjalan ataupun masa kelas PDPR kita, kita juga boleh change background dan sebagainya. Jadi saya akan gunakan, terangkan one by one ya. Okay, bila kita nak change layout, kita perlu pergi kepada more options. Okay, tekan more options, change layout. Okay, ini kita sekarang ada dalam auto. Nanti kita boleh tile ataupun spotlight ataupun sidebar. Dan kita juga boleh tukar tiles ini kepada maksimum kepada 49. Okay, ini adalah beberapa option yang ada di sini. Lepas tu kita ada change background. Okay, change background ni kat sini. Dalam ni tak keluar. Sekejap. Apply visual effect. Visual effect, Vijay. Ya. Oh, terima kasih tuan. Sekejap. Apply visual effect. Ini data dulu background, sekarang dah guna apply visual effect ya. Jadi kita boleh yang ini kosong kan, ni boleh blur sikit, ni blur, and then kita juga boleh gunakan animation ataupun kita juga boleh guna background sendiri bila kita klik di sini dan untuk upload image. Macam hari ini Tuan Cik Muhammad guna GSE FE punya background. Jadi kita juga boleh pilih lah mana-mana background yang kita suka. Contohnya, okay. Okay. Ini background yang sedia ada dalam drive kita. Okay, kita boleh tukar ataupun kita boleh gunakan juga yang sedia ada. Okay. Lepas tu kita juga boleh guna whiteboard. Okay, saya terus kepada sini ya, whiteboard. Okay. Kita juga boleh gunakan start a new whiteboard. Kalau kita klik start baru kan, nanti dia akan create Jamboard punya tu. Kita boleh buat baharu. Ada dua cara kita nak buka whiteboard ini. Satu, start yang baharu ataupun yang kedua choose from device yang mungkin kita dah sediakan lebih awal Jamboard yang kita nak guna tu, jadi kita boleh gunakan mana-mana lah. Kalau choose from device pun boleh. Tadi saya sudah clear saya punya Jamboard semua, sekarang memang kosong saya punya Jamboard. Okey, contohnya saya pilih bengkel GSE ini. Okey. Lepas tu kita ada, okey, ini saya close dulu sebab saya dah tunjuk ni. Okey. Lepas tu kita ada settings. Dalam settings kita boleh ubah option untuk mikrofon,
noise cancellation. Let's say kalau kita nak mungkin dia on, lepas tu kita boleh off juga kan, noise cancellation semua tu. Lepas tu ada video, host control pun ada di sini. Kita boleh off, share their screen, kita off screen, ataupun nak stop budak chat ataupun rakan-rakan kita chat tu kita boleh off semua di sini. Ataupun tadi dah tunjuk beberapa cara kan, ada okay. Lepas tu kita ada start ataupun record meeting kan. Kita boleh record meeting ni dengan start. Lepas tu kita juga boleh end, just click start. Lepas tu akan keluar paparan di sini. Okay, bila dah ada red color di sini, maksudnya meeting kita tu sudah start recording. Bila kita juga boleh off, stop, just stop recording, nanti dia akan hantar ke drive. Semua video yang kita record ni akan masuk dalam drive. Okay. Lepas tu kita ada activities. Dalam activities kita ada banyak option juga untuk kita buat. Yang pertama breakout rooms. Breakout rooms ini, okay, kalau saya tekan di sini sekarang, saya seorang saja kat sini, jadi saya tak boleh tunjuk. Jadi saya pergi kepada meeting kita punya ni. Okay, let's say kalau kita tekan breakout rooms di sini. Sekejap. Okay. Kita ada semua ni masuk sini kan dalam satu. Jadi kita boleh set up untuk breakout rooms kita. Just klik di butang pensel ini. Lepas tu paparan akan keluar, okay, berapa group kita nak buat. Okay, let's say kat sini hari ini ada 70 orang dan saya buat 17 group lah. Satu group ada dalam 4 orang ataupun 3 orang. Okay, yang last group tu ada 3 orang. Okay, lepas tu kita boleh set timer. Ini random untuk breakout rooms ini. Untuk mungkin untuk set induksi kita boleh breakout room dulu terus, ataupun kalau kita sudah ada group kita boleh drag mungkin okay, yang ada di sini, okay, mungkin Cikgu Prabhakara ni kita nak masukkan dalam breakout rooms number 2, kita drag masukkan aja. Dia terus keluar. Nanti Cikgu Nora Shiki ni kita drag pergi group 1. Ini untuk kita buat group secara yang kalau kita sudah ada senarai nama kumpulan lah. Kita tak boleh, tak ada option lagi untuk kita terus buat secara manual. Ini kita perlu buat secara manual kalau kita nak set group itu ikut senarai nama yang kita sudah buat lebih awal. Okay. Lepas tu kita boleh set timer untuk murid-murid kita berbincang dalam grup mereka. Okay, contohnya, okay, klik di sini dalam butang ini untuk kita set berapa minit. Okay, di sini 30 minit, saya tak nak 30 minit, saya set 1 minit untuk kita pergi. Okay, saya akan buat open room sekarang. Kita juga boleh shuffle di sini ataupun kita boleh clearkan semua ni kalau kita tak nak lah. Okay, just kita lepas seminit tu kita balik kepada main meet ini main room. Okay, sekarang sudah ada breakout rooms for 1 minute. Kita akan end dalam
8 saat lagi ya. Okay, selamat kembali ke main room. Okay. Kita tunggu beberapa orang lagi yang belum masuk lagi main room ni. Kita sebagai host ataupun cikgu, kita boleh masuk mana-mana group dengan klik di bahagian ni. Just scroll down and then kita boleh pilih bilik mana kita nak masuk. Okay, saya berharap semua sudah masuk main room ni. Okay, lepas tu kita ada polls. Polls ni kita boleh buat untuk undian. Contohnya macam AGM PIBG. Kita boleh AGM PIBG pula. Mungkin kita nak pilih ketua kelas ataupun apa-apalah. Kita nak pilih ketua kelas, jadi kita boleh create poll untuk budak-budak buat undian. Okay, sebab okay, contoh kita terus buat di sini. Okay, start the poll. Jadi kita bagilah di sini, okay, ketua kelas. Okay, option kita bagi PJ Jamilah ada Syam. Okay, saya guna nama JU lah. Lepas tu kita juga adjust terus launch. Kita terus buat launch. Okay, bila kita dah launch, nanti rakan-rakan pula, semua murid boleh jawab. Sekarang mungkin anda semua boleh jawab lah. Just kita nak buat hands on tu je. Ramainya. Ada 3 orang sudah respon ni. Okay. Bila kita dah stop untuk voting nanti, just end the poll. Senang. Okay. Kita juga boleh gunakan polling ini untuk bagi murid-murid pilih jawapan ABCD, objektif semua tu. Ikut kesesuaian kita lah. Okay, saya end dulu end the poll. Okay, lepas tu kita just delete cikgu, ataupun sorry cikgu, kalau nak jawab tadi kat mana? Kalau macam contoh kita nak dah habis ya. Sorry sorry. Terlepas pula. Ketua kelas. Okay. PJ. Okay, kalau kita nak add an option ataupun tadi kita ada 2 kan. Jadi saya add option untuk Cikgu Syam di sini. Kita juga boleh add kan. Okay, just. Okay, lepas tu kita terus launch. Bila kita dah launch cikgu, nanti murid kita juga boleh show everyone the result ataupun kita tak nak tunjuk result kepada murid, kita boleh off di sini. Kalau nak bagi result dia mereka tu tengok, kita just bagi mereka show the result to everyone lah. Okay, nanti cikgu boleh terus jawab. Dapat tak cikgu? Cikgu Hafizah? Dapat tak paparan? Dapat, dia dekat button yang activity tu ya? Ya. Dekat button Squid Game tu. Okay. Button Squid Game tu Okay. Thank you. Okay, tak apa juga. Okay, untuk create a poll, okay, ini ketua kelas kan? Sekarang kita nak pilih penolong ketua kelas. Terus boleh kita guna macam penolong ketua kelas. Maksudnya kita boleh terus add sini supaya murid jawab. Ataupun kita nak gunakan untuk soalan objektif ataupun ya atau tidak ataupun betul atau salah, kita boleh siapkan question dulu, soalan itu. Lepas tu cikgu copy paste je soalan tu kat sini. Okay. Lepas tu bagi option kepada murid untuk mereka jawab. Macam-macam ada kan, kita boleh ada macam-macam ada cara lah kita nak guna. Ini adalah salah satu cara yang ada dalam Meet kita nak guna untuk budak
secara terus. Okay, bila dah set semua tu, kita bolehlah save ini. Nanti kita akan dapat. Okay. And then kita ada Q&A. Bila kita tekan Q&A di sini, nanti akan keluar paparan untuk Q&A ni. Turn on, kita turn on. Bila dah turn on, ask a question kan. Okay. Apa, kita juga boleh pilih, ni kita sebagai host kita dapat ni all questions ataupun unanswer. Kita boleh filter. Okay, ni ada disediakan sarapan. Okay, macam mana kita nak jawab ni? Okay, Mas at Andre read ke ataupun kita nak jawab, okay, apa kita nak jawab ni? Ask question. Nanti kita boleh jawab. Okay, makanan tidak disediakan tuan. Okay, Cikgu Samria, link kehadiran ada tak? Ada puan. Nanti akhir sesi nanti Tuan Cik Muhammad akan bagi link kehadiran dan juga beberapa link lain. Okay. Nanti tunggu Ada soalan lagi tak? Okay, ada apa ni? Okay. Ada take 5, ada tuan. Lepas habis sesi saya nanti kita take 5 boleh. Sebab sesi ini panjang sikit. Okay, itu je lah. Ada. Kalau guna handphone sama ke? Tak, handphone paparan dia lain kan. Nanti tapi kat sini nanti kami akan bagi nota untuk Android dan juga iOS nanti. Dalam kami akan share manual pengguna tu nanti. Kalau saya nak terangkan sekarang nanti dah panjang lebar nanti. Okay, sebab untuk Google Meet ni je dalam buku manual ada lebih kurang 70 lebih muka surat. Dan saya juga ada pegang ni buku manual tu sekarang. Ada ni. Nanti akan diberi kepada semua. Nanti kita boleh rujuk di sini. Okey. Ada soalan lain, apa beza Q&A dengan chat box? Chat box, okey, Q&A ni cikgu, Q&A kita tak ada option untuk kita jawab dalam tu. Kita mungkin macam tadi kan, okey. Saya jawab secara conversation. Kita tak adalah type reply jawapan kat sini. Kita terus bagi secara berkomunikasi, kita bagi jawapan secara lisan. Okey, untuk chat kita boleh bagi secara bertulis lah. Vijay, Cikgu Adlan ada share fungsi Q&A, apa beza Q&A dengan chatbox? Ni kat sini pun ada Cikgu Chong ada tanya di sini. Okey, rasanya saya sudah jawab itu. Lepas tu kita ada recording saya dah tunjukkan. Okey, lepas tu kita ada whiteboard pun sudah ditunjukkan. Sijil ada tak? Ada cikgu. Sijil ada, e-sijil SPLKPM nanti akan diberikan oleh cikgu pula Tuan Cik Muhammad. Kami dah bincang dah. Nanti Tuan akan keluar dalam SPLKPM lah. Akan terus ada di sana. Nanti cikgu boleh download di sana. Okay, lepas tu kita ada host control. Yang ini pun tadi saya dah tunjukkan. Kita boleh stop sharing screen murid-murid kita, ataupun kita nak stop sharing chat semua tu, kita boleh off di sini. Dan kita juga ada option cikgu untuk sekarang, dulu tak ada. Sekarang sudah ada option untuk kalau ada murid yang bercakap ataupun dia lupa off mic masa kita tengah mengajar, kita boleh off mute kan mikrofon mereka. Dulu option tu tak ada, tapi sekarang tu sudah dikemas kini dan kita ada option itu. Kita juga boleh off untuk semua, macam di sini kan. Kita terus klik di sini. Kita boleh all mute ataupun kita nak mute siapa, kita boleh pilih di sini. Okay, pilih nama murid yang lupa off mic tu, kita boleh off di sini, ataupun ada beberapa orang kita boleh terus all mute. Okay, itu depends. Okay, lepas tu kita ada ini semua saya dah terangkan tadi. Okay, untuk Google Calendar tadi saya dah bagi tahu kan, Google Calendar untuk on mute boleh tak? Untuk on mute saya belum cuba lagi tu cikgu. Nanti tak bila boleh. saya On mute tak boleh.
On mute tak boleh, kena on sendiri. Okey, terima kasih tuan. Okey, untuk on mute tu kena buat sendiri ya. Off tu boleh. Kita ada control. Dan juga kita boleh add host, meeting host ini ada kalau mungkin PDPR ada 2 guru buat serentak, kita just klik contohnya di sini. Okey, saya ambil yang teratas sekali ya. Cikgu Abdul Halim ni kalau kita nak jadikan dia sebagai host untuk PDPR kita tu, just klik di sini, add as co-host. Nanti Cikgu Abdul Halim pun akan ada option yang sama macam kita. Cikgu boleh mute, cikgu boleh create breakout rooms dan sebagainya. Semua option sama seperti host tu, dia boleh guna cara tu. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Ada tak apa-apa soalan cikgu? Okay, kalau tak ada, saya nak kongsi lagi satu maklumat. Okay, untuk buat paparan penuh yang guna tab tu kan, untuk especially untuk Microsoft PowerPoint, kadang-kadang PowerPoint tu dia tak ada paparan penuh. Dia tak ada mute, kena update. Okay. Sekejap ya tuan. Untuk on mute boleh tak? Okey, selepas itu. Tadi keluar dari mana tu? Oh, Q&A ya. Sekejap. Q&A masih on lagi, saya belum off lagi. Patutlah masuk sana. Okey. Untuk ya cikgu, kena update cikgu. Sebab option tu semua sudah ada. Kena update. Okey, yang ini saya off Okey. Okey, untuk paparan penuh Microsoft PowerPoint tu, saya galakkan cikgu-cikgu guna Google Slide. Just PowerPoint tu cikgu import dalam Google Slides dan cikgu boleh gunakan itu. Okey, contohnya macam ni kan. Ini Google Slide yang saya sedia open ini, saya gunakan ini ya. Okey. Nanti kita akan dapat paparan penuh. Tapi untuk ini kita perlu pilih sekejap ya. Kat sini line slow. Untuk ni kita kat sini kalau saya stop sharing, saya guna yang ini ya. Okey. Kat sini ada a tab kan. Just click a tab. Lepas tu just pilih mana satu, nanti dapat paparan penuh cikgu. Okey. Kat sini ini Jamboard kan, cancel. Saya nak untuk Google Slides. Okay, contohnya yang ini ya. Ya, cikgu, line very slow. Okay, untuk tab, untuk slides, saya tunjuk di sini ya. Okay, belum keluar lagi. Ya, cikgu. Okay.
Okey. Yang ini kita pilih di sini, lepas tu kita terus share, nanti akan dapat paparan penuh. Klik present. Rasanya lambat cikgu, sorry ya. Line. Kalau di sini mungkin boleh nampak kan, ada paparan penuh di sini. Sekejap, dia tengah loading tu. Lamanya loading. 2 mig tu yang lama. Betul tu kan. Okey. Okey. Macam ni lah. Okey. Kat sini ada paparan penuh. Okey. Macam ni lah. Dia slide tu bukan kecil. Nanti saya galakkan cikgu-cikgu guna Google Slide lah. Just convert. Import slides pun boleh. Yang sedia Microsoft PowerPoint yang sedia ada tu, just buka slides Google Slides yang baru, just import and then save lah dalam tu. Dia kan auto save. Nanti cikgu boleh terus guna macam ni. Paparan penuh, nanti budak pun nampak slide tu jelas. Tak adalah nampak yang sidebar semua tu. Okey. Okey, itu je. Saya pergi kepada ni meet kita ya. Okey, saya stop sharing. Ada apa-apa persoalan setakat ini? Kalau tak ada apa-apa persoalan, saya serahkan semula kepada moderator kita, Cikgu Jamilah. Terima kasih semua.